TV KPM. Assalamualaikum semua. Hai, salam sejahtera kepada semua yang menonton Road to Success SPM 2021. Untuk episod kali ini masih bersama saya Nisaki, pengacara anda, dan Nisa nak ingatkan supaya kita semua kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan. Jangan leka duk keluar ke sana ke sini. Maklumlah kebanyakan sektor telah pun dibuka dan kita telah pun melakukan pelbagai aktiviti harian kita. Yang penting jaga SOP dengan memakai pelitup muka di tempat awam, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, cuci tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, kalau episod sebelum ini kita telah belajar mengenai topik sains bab 2 dan 3. Episod kali ini kita akan terus mengulang kaji topik sains tingkatan 4 bab 4. Siapa guru yang akan bersama dengan kita? Jom kita saksikan profil beliau. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Roslan dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Selamat datang kembali ke Didik TV. Hari ini kita akan ada topik baru Cikgu kan? Ya, betul. Untuk kita bincangkan. Baiklah, sebelum itu kan Cikgu, saya nak jemput Cikgu ke meja saya ni di mana saya ada gel pembasmi kuman. Silakan Cikgu. Kita sanitasi tangan kita. Sanitasi dulu tangan kita. Sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini. Saya pula. Okey, baiklah. Yang mereka di luar sana jangan lupa untuk lazimi membasmi kuman di tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman, dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda dengan baik supaya tidak tercemar. Janganlah letak atas lantai ke terbuka di mana-mana. Kalau ada poket, masukkan di dalam saku baju anda. Macam Nisa ada bekas plastik, boleh masukkan di dalam bekas ini untuk pastikan pelitup muka kita sentiasa bersih dan boleh digunakan kembali dengan syarat tak kotor. Kalau dah kotor, kena guna yang baru. Baiklah, Cikgu, hari ini topik kita masih lagi topik mata pelajaran sains, di mana kita akan mengulang kaji subjek tingkatan 4, topik bab 4. Bab 4 ni apa tajuknya Cikgu? Okey, untuk yang pertama sebelum ini kita dah belajar tema yang pertama. Baik. So bab keempat ini masuk tema yang kedua. Dah masuk tema yang kedua. Kalau yang dalam buku teks yang baru, format KSSM, tema kedua, bab 4 ni dah masuk tema kedua lah. Berkait dengan alam sekitar. Berkait dengan alam sekitar. Baik. Pentingnya menjaga alam sekitar kita. Saya pun agak teruja dengan topik pada hari ini, tetapi sebelum itu kita ingin mempersilakanlah. Macam biasa Cikgu, saya mesti nak ajak kawan-kawan turut sama dengan saya untuk episod kali ini. Kita persilakan rakan-rakan juga dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. Apa khabar semua? Hai. Di manakah suaranya masing-masing? Hai. Hai. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah, semua dah bersedia. Kita berkenalan dahulu. Dengan semua boleh ya, kita berkenalan dengan kawan-kawan kita. Kita mulakan dengan Torik, sila perkenalkan diri anda. Torik Ziad. Torik dengan kita tak? Saya agak ada sedikit masalah dengan talian internet. Tak mengapa. Kita silakan Haris Haikal. Saya pun dah tersasul sebab nama orang ni. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Haris Haikal bin Suhaimi dari SMK Seksyen 18. Baik. Okey. Terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada siapa kawan kita. Farhin, silakan. Assalamualaikum, saya Farhin Adina binti Sari daripada SMK Seksyen 18. Baik, seterusnya Iza, sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iza Sofia. Saya dari SMK Seksyen 18. Baiklah, kita ada Ain Zulaika. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Zulaika binti Hazmi daripada SMK Seksyen 18. Baiklah, seterusnya kita persilakan Aisyah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Sofia binti Muhammad Amin dari SMK Seksyen 18.
Baik, terima kasih kawan-kawan. Semoga sepanjang kita belajar pada hari ini, mereka dapat mengulang kaji dengan baik. Sebab kawan-kawan kita ni merupakan murid-murid tingkatan 5. Jadi ini bab tingkatan 4 kawan-kawan. Jangan pula nanti tak ingat, inilah waktu untuk kita refresh kembali. Yang di rumah pun boleh mengambil buku teks untuk ulang kaji, sediakan pen dan kertas untuk mengambil nota tentang input yang akan kita kongsikan pada hari ini. Seperti biasa cikgu, saya ada video nak kongsikan kepada semua yang menonton kami di Road to Success SPM 2021. Jom kita saksikan. Ya. Saya suka dengan bab ini kerana ia mengajarkan kita tentang teknologi hijau yang perlu kita ketengahkan bagi menimbulkan kesedaran kepada manusia tentang kelestarian alam. Saya suka dengan bab ini kerana saya dapat mempelajari cara-cara untuk menangani isu sosio-saintifik dalam sektor pengangkutan untuk mengurangkan pencemaran udara seperti mencipta kenderaan bergas asli. Saya suka pada topik ini kerana topik ini mengajarkan tentang sektor tenaga, iaitu tenaga yang boleh diperbaharui, contohnya seperti tenaga nuklear, dan juga tenaga yang tidak boleh diperbaharui, contohnya seperti ombak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ibu kepada Encik Muhammad Syamil Aiman binti Khalid. Saya berharap agar tahun ini anak saya bersama rakan-rakannya dapat menjawab SPM dengan tenang dan memperolehi keputusan yang cemerlang. All the best. Saya doakan anak saya Syakir Razik bersama dengan calon SPM 18 hebat mendapat straight A. Amin. Amin. Semoga semua calon-calon SPM 2021 kita mendapat straight A kan cikgu. Baiklah cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit tentang apa yang kita nak ulang kaji pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, so hari ini kita akan teruskan dengan tema yang kedua. Ya. Okey, tema yang kedua untuk bab yang keempat. Baik. Okey, kita tengok dulu kandungan bab tingkatan 4. Okey, kandungan tingkatan 4 ini kita ada 4 tema. Okey, tema yang kedua hari ini adalah berkenaan dengan penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Alright, dan bab yang keempat berkait dengan teknologi hijau dan dalam melestarikan alam. So, alam tu alam sekitar lah. Baik. Okey, alam sekitar yang perlu dijaga. Kita perlu bersyukur dengan alam sekitar kita. Alright, so kita akan teruskan dengan bagaimana teknologi hijau dalam melestarikan alam. Ya, betul. Cikgu, dalam topik kita ni kita akan belajar bagaimana untuk kita pastikan apa usaha yang kita boleh lakukan untuk pastikan alam yang kita ada sekarang ni, kecantikan semula jadi ni dapat diturunkan kepada generasi akan datang. Jadi kenalah bermula dengan diri kita sendiri. Jadi saya nak tanya dulu kawan-kawan kita, adakah semuanya dah bersedia? Adakah anda dah bersedia? Kalau bersedia bagi Nisa double thumbs up. Double nak 2. Nak betul-betul semangat ni. Ya. Aisyah okey? Aisyah okey juga. Baiklah, terima kasih kawan-kawan. Diharapkan yang di rumah pun bersedia macam Nisa cakap tadi. Kalau ulang kaji tu, kalau pelajar tingkatan 5, ini adalah bab 4 tingkatan 4 di mana kita telah pun masuk ke tema yang kedua. Baiklah, yang di rumah harapkan anda terus kekal fokus bersama dengan kami. Kita akan sambung perbincangan kita sebentar lagi. Kita berhenti seketika, jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Kembali menonton Road to Success SPM 2021 bersama Cikgu Roslan dan rakan-rakan dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. Jom Cikgu, kita teruskan dengan perbincangan kita. Okey, kita teruskan dengan bab yang keempat, teknologi hijau dalam melestarikan alam. Right, kita tengok satu persatu. Okey, apa yang terkandung dalam bab 4 ini? Yang pertama adalah kelestarian alam sekitar. Okey, apa sebenarnya itu teknologi hijau? Okey, ada murid-murid boleh bacakan untuk cikgu? Ya. Okey, kita try Torik. Torik boleh bacakan apa itu sebenarnya teknologi hijau? Boleh cikgu. Okey, silakan. Teknologi hijau adalah
Alamak, tak Tak nampak nampak cikgu. Tak Okey. nampak? Ya. Okey. Nampak? Teknologi hijau adalah inisiatif yang diperkenalkan untuk mengembalikan kesedaran manusia terhadap kelestarian alam. Okey, Ya. kelestarian. Terima kasih Torik. Okey, kelestarian alam ya. Itu adalah teknologi hijau. So konsep dalam teknologi hijau ini adalah pembangunan dan aplikasi produk. Okey, iaitu peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi. Kita ada berbagai jenis produk yang berkait dengan teknologi hijau sebab ini adalah benda baru, baru diperkenalkan juga bukan setakat di Malaysia, di dunia pun masih dalam kajian berkenaan dengan teknologi hijau ni. Okey, meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Okey, daripada aktiviti manusia tadi, daripada konsep teknologi hijau ini kita boleh kurangkan tadi untuk alam sekitar. Okey, kita tengok kepentingan teknologi hijau iaitu yang paling dua ini yang paling utama. Okey, contoh di dalam peperiksaan. Mungkin dalam dia akan tanya kamu berkenaan dengan kepentingan. Okey, senang saja. Untuk yang ini kamu ingat dua ni je. Okey, kepentingan teknologi hijau yang kita nampak kat sini yang pertama adalah penjimatan sumber tenaga. Ya. Dapat dipertingkatkan, ekonomi negara akan semakin kukuh dan kita juga dapat mengurangkan pembaziran. Sumber tenaga yang dikatakan di sini adalah sumber tenaga sama ada semula jadi ataupun sumber tenaga alternatif. Okey, kita tengok daripada sumber tenaga ini dia boleh menjanakan ekonomi negara. Ada setengah negara tu yang dapat ada banyak sumber dan boleh meningkatkan ekonomi negaranya. Okey, yang kedua, kepentingan dia adalah sisa-sisa buangan dapat ditukarkan kepada suatu bentuk tenaga yang boleh baru, lebih bersih dan selamat. Okey, lebih selamat ya. Di sini konsep yang paling penting dalam kepentingan teknologi hijau adalah tenaga yang dihasilkan itu mesti selamat. Ya. Sebab kalau dia tak selamat, macam mana kita nak gunakan tenaga baru ini? Adakah kita tak yakin dia boleh menjadikan satu beban untuk kita ataupun sebagainya? Alright, so kita teruskan dengan menghubung kaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Okey, kalau sesiapa nampak di antara murid-murid cikgu ni, okey, kat sini dasar teknologi hijau kebangsaan telah dilancarkan pada tahun 2009 bagi menjayakan teknologi hijau di Malaysia. Okey, agak-agaknya kita nak tanya siapa? Agaknya 2009 itu dilancarkan oleh Perdana Menteri. So 2009 itu agak-agaknya siapa masih ingat Perdana Menteri ketika itu? Pada waktu itu? Pada itu. Julai 2009. 2009. Ini tak pengetahuan jauh am ni. Kan? Pengetahuan am. So ada sesiapa? Ada yang nak cuba? Saya lah. Okay. Silakan Izzah. Silakan Izzah. Sekarang tak silap saya, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Ya. Ya, betul. Okey, so kita telah dah melancarkan satu dasar teknologi hijau kebangsaan di mana telah diguna pakai sampai sekarang. Betul. So betapa pentingnya berkenaan dengan dasar teknologi hijau ini, kita boleh merangka pelbagai bentuk pada masa yang akan datang. Tenaga baru yang kita akan perolehi atau kita akan jana, inovasi. So kita boleh buat daripada dasar teknologi hijau. Alright, tonggak dasar teknologi hijau ini kita bahagikan dia kepada empat. Iaitu yang pertama tenaga, yang kedua alam sekitar, yang ketiga ekonomi dan yang keempat sosial. Alright, yang tenaga tadi adalah promosi kecekapan tenaga. Macam mana tenaga itu yang boleh membantu kita. Okey, dalam kehidupan kita seharian ya. Kita perlukan banyak tenaga. Bukan tenaga dalam badan saja ya. Tenaga di luar pun kita perlukan juga. Okey, alam sekitar tenaga mencari ketidakpergantungan kepada tenaga. Kalau kita tengok kereta sekarang ini kita perlukan apa dia? Petrol. Betul. Kalau tak ada petrol, kereta tak boleh bergerak. Betul. So kita perlukan tenaga yang lain daripada ini untuk gerakkan kereta tadi. Okey, alam sekitar meminimumkan kesan negatif memeliharakan alam sekitar, ekonomi menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Dan sosial meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Apakah kecekapan tenaga? Okey, penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan suatu kerja pada kadar yang sama atau lebih. Tidak menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Okey,
Kita tengok kesan jika teknologi hijau diutamakan. Okey, siapa nak tolong cikgu bacakan untuk apakah 3 kesan utama dalam teknologi hijau? Siapa boleh bantu Siapa bacakan? yang boleh bantu cikgu untuk bacakan? Saya boleh juga. Okey, Silakan Haris Haris. Haikal dan rakannya di bawah. Anak patung dia Cikgu. tadi. Okey. Yang pertama, penjimatan sumber tenaga dapat dipertingkatkan. Okey. Yang kedua, ekonomi semakin kukuh dan dapat elak pembaziran. Ya, betul. Seterusnya, sisa buangan dapat ditukarkan kepada satu bentuk tenaga baru yang lebih bersih dan selamat. Dan lebih selamat. Okey, Baik. kita tengok kat situ di kehujung-hujung ketiga-tiga itu, yang pertama mementingkan penjimatan, yang kedua mengelakkan pembaziran, dan yang ketiga adalah bersih dan selamat. So itu yang patut kita tahu yang diutamakan dalam teknologi hijau ini. Baik. Alright, so kita pergi pada latihan pengukuhan yang pertama. So kita nak tengok siapa yang nak bantu cikgu untuk jawab. Soalan yang pertama adalah soalan berbentuk objektif. Objektif. Pilih saja. Okey, saya rasa saya nak panggil kawan kita yang bernama Farhin. Okey, Sila Farhin. bacakan soalan dan berikan kami jawapan anda. Ya, silakan. Kejap, tak nampak soalan. Tak nampak. Nampak? Dasar Okey. teknologi. Nak nampak. Dasar teknologi hijau dan 4 tonggak utama bagi menguatkan dasarnya antara yang berikut, yang manakah bukan antara tonggak tersebut. Jawapan saya Boleh bacakan dulu jawapan? politik. Boleh bacakan dulu? Farhin boleh bacakan jawapan satu persatu dulu? Lepas tu tentukan mana A. Alam jawapannya. sekitar. A. Alam sekitar. B. Ekonomi. C. Politik. D. Tenaga. Ya. Jawapan saya C. C, Jawapannya C. politik. So di sini alam sekitar betul. Ekonomi pun betul. Ya. B, D pastilah Tenaga. betul. Tadi Betul. kita bincang tenaga, dan yang akhir sekali politik. So jawapan yang tidak termasuk di dalam tonggak utama di sini adalah Ya. politik. Okey, kita pergi latihan pengukuran yang kedua. Yang kedua. Okey, so pernyataan di bawah menunjukkan kecekapan tenaga. Okey, kecekapan tenaga ialah penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan kepentingan kecekapan tenaga dalam kehidupan kita. Siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba nyatakan tenaga tu cekap. kepentingan kecekapan tenaga Yes. dalam kehidupan kita? Macam mana? Ni kita nak apply dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak mengatakan tenaga itu lebih cekap? Ya, siapa nak jawab boleh angkat tangan atau Nisa panggil nama. Okey, kita panggil lah cikgu ya. Kita panggil. Tori nak jawab, Tori. silakan. Jangan hilang ya, Tori. Ya. Ya, Tori. Kita antara salah satu cara untuk kita apply dalam hidup kita adalah apabila nak masuk ke dapur, kita boleh buka lampu, dan bila nak keluar tu kita tutup lampu. Wow. Maksudnya kita menjimatkan tenaga dari segi Alhamdulillah. Tahniah, Tori. Tahniah. Kamu dah melakukan satu aplikasi secara natural. Betul. Secara semula jadi. Sebenarnya betul. Itu sebenarnya kalau kita tak guna elektrik, tutup. kita tutup ataupun Baik. switch off. Tapi kan cikgu, Tori dia dah langkau soalan B. Oh. Kita tanya soalan A, nyatakan kepentingan kecekapan. Oh, dia ada langkau bahagian B ya. Tadi dia bagi jawapan kepada berikan Alright. amalan kecekapan tenaga yang boleh dilakukan di rumah. Tapi baguslah advance budaknya. Tak apa. Kita tanya soalan A kepada kita tanya rakan yang lain. Kita tanya nyatakan kepentingan kecekapan Ya. tenaga dalam kehidupan kita. Ya. Siapa Okey. boleh nyatakan kepentingan? Kita panggil Ain Zulaika boleh? Okey, Ain, cuba soalan Ain. A. Okey, kepentingan. Tori dia dah pintas jawab tadi. Dia dah jawab yang B. Tak apa, awak jawab yang A. Kepentingan kecekapan tenaga dalam kehidupan kita ialah yang pertama menjibatkan sumber tenaga. Baik. Yang kedua mengelakkan pembaziran. Baik. Yang ketiga mengukuhkan ekonomi negara. Ya, betul. Okey, tahniah. Betul cikgu kepada- jawapannya? Betul, tepat sekali. Betul. Okey, yang paling penting di sini adalah memang itu
kepentingan dalam kita cara untuk kecekapan tenaga dalam kehidupan kita. Ya, cikgu, ini contoh soalan SPM ya? Yes, ini adalah contoh soalan SPM. Format baru KSSM, di KSSM. mana rakan-rakan kita ni kumpulan pertama yang akan menduduki, maknanya mereka ni sedikit cabaran lah, di mana tidak ada rujukan tahun-tahun berikutnya. Jadi perlu menguasai bab daripada tingkatan 4 hingga ke tingkatan 5 untuk SPM yang akan datang. Bagus. Advance tadi Torik, tapi jangan nanti masa peperiksaan ni terlepas menjawab ya. Sampai cikgunya pun tak perasan tadi. Dia dah melepas satu daripada soalannya tadi ya. Baik. Yang di rumah pun berhati-hati apabila menjawab soalan, baca soalan, pastikan anda menjawab semua soalan yang diperlukan. Baiklah cikgu, silakan. Okey, kita teruskan lagi. Baik. Alright. So kita pergi kepada sektor dalam teknologi hijau. Okey, dalam teknologi hijau ini kita ada berapa sektor? Ada 7. 7 sektor yang utama. Okey, di Malaysia memang 7 sektor ini sedang dalam pembangunan. Alright, kita ada sektor tenaga. Sektor yang paling utama iaitu sektor tenaga, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan, sektor pengurusan sisa dan air sisa, sektor bangunan, sektor perindustrian dan pembuatan, sektor teknologi maklumat dan komunikasi atau kita singkatkan ini sebagai TMK. Alright. So kita teruskan dengan sektor dalam teknologi hijau. Yang pertama, sektor tenaga. Apa yang kita tahu bahawa sektor tenaga ini melibatkan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas daripada karbon, menggantikan penggunaan bahan api fosil. Yang kita guna sekarang ini banyak menggunakan bahan api fosil iaitu petroleum, petrol, diesel. Yang kita selalu gali, yang betul. Mana satu hari nanti akan habis. Betul. Betul tu Nisa. Kita akan habis semua tu. Kita pun tak tahu berapa lama lagi yang kita boleh dapat guna benda tu. Mungkin akan habis dia punya ni. Okey, contoh di sini adalah hidroelektrik, solar dan angin. Selain daripada petroleum tadi, kita ada hidroelektrik, solar dan angin. So dalam sektor ini kita ada satu lagi iaitu sektor pertanian dan perhutanan. Alright, pengawalan kadar gas karbon dioksida melalui pertanian, perhutanan, menekankan penjagaan nutrien tanah, mengamal penanamannya. Pengamalan penanaman. Sektor pengangkutan, okey, penambah baik prasarana, bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Alright, kita ada sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, minimumkan pembuangan sisa. Kita tengok pembuangan sisa, air sisa ini ke persekitaran itu boleh menjejaskan alam sekitar. Okey, dan contoh di sini kita tengok adalah salah satu daripadanya iaitu baja kompos. Baja kompos ini kalau boleh dikatakan sebagai bahan utama dalam pembangunan dalam teknologi hijau ya. Baik. Okey, sektor bangunan iaitu pembinaan bangunan hijau. Kita ada satu bangunan berlian di Putrajaya. Baik. Alright, so itu ada satu contohnya. Okey, contoh bangunan berlian yang menekankan aspek penelitian kualiti, penggunaan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap, pengurusan sisa pekerja yang baik. Okey, perindustrian dan pembuatan. Okey, untuk mengelakkan kesan negatif iaitu kesan rumah hijau, jerebu dan hujan asid. Kita ada yang terakhir. Sektornya iaitu sektor dalam teknologi hijau, kita panggil sebagai TMK. Iaitu TMK hijau. Iaitu teknologi maklumat dan komunikasi yang hijau. Alright, pembentuan pembuatan reka bentuk, penggunaan dan pelupusan alat komputer. Sekarang ni banyak gadget-gadget yang dah rosak. Macam mana nak buat? Macam mana kita nak lupuskannya? So kita kena ada sektor yang khas menguruskannya. Maklumlah cikgu sekarang ni peranti-peranti seperti komputer riba dan telefon pintar orang beli selalu. Asyik bertukar je yang baru, yang lama keperluan. Macam mana nak lupus? Itu dah jadi kehendak cikgu kan? Kehendak, keperluan. Dah jadi kehendak lah kalau asyik bertukar yang baru. Betul. Baiklah. Yang di rumah harapkan anda terus kekal fokus bersama dengan kami. Kita akan sambung perbincangan kita sebentar lagi. Kita berhenti seketika, jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Okey.
kembali menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa dan juga Cikgu Roslan serta rakan-rakan dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. Sebelum tu kan Cikgu, Nisa nak ucapkan terima kasih kepada pengirim kad ucapan berkenaan dengan hashtag terima kasih Cikgu. Maklumlah tak lama lagi Pejam Cilik dah 16 Mei sambutan Hari Guru. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada guru-guru di seluruh Malaysia di mana kita telah terima kad-kad ucapan yang cantik daripada rakan-rakan kita yang ini daripada Priti 2 Gemilang SMK Permas Jaya. Untuk semua guru yang mulia dan sekalian akan selalu kami kenang, tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Terima kasih Cikgu dan selamat Hari Guru. Terima kasih kepada yang mengirimkan. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Cikgu ada nak tanya soalan dekat rakan-rakan kita ni. Jom. Sebabnya tadi dah rehat. Kita dah rehat. So kita nak tengok pula. Ingat tak apa yang cikgu ajar tadi? Soalannya adalah 7 sektor yang terdapat di dalam teknologi hijau. Apa yang kita pelajari tadi agak-agak mereka masih ingat tak? Rasanya ingat ni. Ingat kita cuba. Nampak pelajar straight A semua ni. Kita mulakan dengan Farhin, boleh berikan salah satu sektor dalam teknologi hijau? Ya. Kita cuba. Baik. Sektor yang pertama, sektor tenaga. Ya, tenaga. Betul? Okey. Tepat sekali jawapannya Farhin. Seterusnya, siapa nak cuba? Sektor yang seterusnya? Sektor yang seterusnya, Haris. Izzah angkat tangan cikgu. Izzah angkat tangan. Okey, silakan Izzah. Sektor pertanian dan perhutanan. Oh ya, pertanian dan perhutanan. Betul. Tepat sekali. Tepat sekali. Seterusnya, siapa nak jawab? Aktif sikit kawan-kawan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Haris angkat tangan. Cepat. Yang seterusnya sektor pengangkutan. Pengangkutan. Betul cikgu? Betul. Tepat sekali jawapannya. Tepat sekali. Baiklah. Yang seterusnya, siapa nak jawab yang keempat? Sektor keempat. Silakan Torik. Sektor sisa. Sisa apa tu? Sisa apa tu? Bagi penuh jawapan ni. Tak nak bagi markah ni. Cepat. Tak nak bagi markah ni. Sisa. Sektor sisa bahan organik. Okey. Sisa air dan apa? Ada yang nak membantu? Ada yang nak membantu? Saya Izzah. Sektor pengurusan sisa dan air sisa. Ya, betul. Pengurusan sisa dan air sisa. Baiklah, seterusnya. Okey. Seterusnya, kita ada yang kelima. Siapa nak cuba? Aisyah, nak cuba Aisyah? Cuba Aisyah. Ain Zulaika angkat tangan. Silakan Ain. Sektor bangunan. Sektor bangunan. Okey, ada satu lagi. Ada satu lagi. Yang keenam, siapa nak cuba? Yang ketujuh bagi kat cikgu. Aisyah. Ya. Sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, teknologi maklumat dan komunikasi hijau ya. Okey, so kita ada satu lagi ke? So kita tengok betul tidak jawapan dia? Betul ke tidak? Okey, yang pertama sektor tenaga, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan, sektor bangunan, sektor perindustrian dan pembuatan, sektor teknologi maklumat dan komunikasi ataupun TMK. Baik cikgu, jom kita teruskan. Okey, dengan sektor tenaga ya. Okey, sektor tenaga ini kita katakan sebagai sektor yang paling hot. Kerana apa? Sebabnya dia banyak menimbulkan isu sosio-saintifik. Baik. Okey, di mana dalam isu sosio-saintifik ini kita lihat ada 5 benda yang paling utama. Yang pertama, isunya berkenaan dengan pemanasan global. Yang kedua, pencemaran udara. Ketiga, pembuangan sisa tidak terancang, pencemaran air dan akhir sekali penebangan hutan. Agak-agaknya lah yang mana satu agak-agaknya yang paling penting ni saya rasa lah. Saya rasa kan cikgu yang paling penting mestilah kita nak kena jaga isu pencemaran air. Pencemaran air ya? Bagi saya lah sebab air ni sumber hidupan, sumber makanan dan kita perlukan air untuk kekal hidup. Kalau air kotor macam mana cikgu? Ya betul. So kita gunakan teknologi hijau. Ini bagaimana kita nak menangani dalam sumber sektor tenaga ini iaitu isu-isu sosio-saintifik. So pencemaran air. Okey, untuk kelima-lima isu sosio-saintifik ini
kita tengok berdasarkan kepada bagaimana penggunaan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui, iaitu bagaimana daripada yang sedia ada, kita nak baharui yang sesuatu yang baru. Okey, kalau kita tengok kat sini contoh petroleum, arang batu, gas asli, itu merupakan bahan-bahan tenaga yang dihasilkan secara semula jadi. Maksudnya kita perlu ada peningkatan penggunaannya setiap tahun. Dan jika berterusan sumber ini akan habis. Dan bila habis, apa lagi kita ada? Macam mana? Tak boleh naik kereta selepas ni. Dah tak ada petrol. Nak beli kereta elektrik mahal cikgu. Mahal juga. Mahal sangat. Betul. Kena charge balik charge dulu. Okey, pembakaran bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau. Okey, peningkatan gas karbon dioksida. Pemanasan global yang semakin kritikal. Sekarang ni pun musim panas. Betul. Panas ni luar biasa di cikgu. bulan Ramadan ini panas itu betul-betul menguji. Betul so sehingga kan nak sampai waktu berbuka tu kita dah rasa cukup dah terhidrat Ya, betul. Okey, teruskan dengan kesan pembakaran bahan api fosil menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim. Okey, menyebabkan kemarau panjang dan pelbagai bencana lain. Okey, aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga ada dua perkara dititik beratkan. Yang pertama, cara tenaga dibekalkan dan dijanakan, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga dihasilkan. Okey, aplikasi lain selain daripada tenaga boleh baru. Okey, cikgu nak minta tolong Torik bacakan. Torik, boleh dengar cikgu Torik? Boleh cikgu. Okey, silakan. Apakah aplikasi lain selain daripada tenaga yang boleh baru? Yang pertama? Yang pertama adalah kempen amalan kecekapan tenaga. Ya, betul. Yang kedua adalah memberi kesedaran kepada pengeluar barang elektrik untuk menghasilkan barang yang cekap tenaga. Ya, betul. Dan yang terakhir sekali adalah pengguna perlu berjimat cermat menggunakan tenaga elektrik. Ya, betul. So kita ada 3 aplikasi lain tenaga yang boleh baru yang kita boleh gunakan. Okey, cara menjimatkan elektrik. Ini Taurik yang cakap tadi kan? Ya, Taurik selalu buat kat rumah ni. Kat rumah ni iaitu menutup suis apabila tidak digunakan. Betul. Ini sepatutnya dipraktiskan oleh kadang-kadang tertinggal. Tiada di rumah pun suis elektrik pun masih terbuka lampu ya. Okey, menetapkan suhu penyaman udara 24 hingga 25. Boleh ke? Kenapa cikgu kita nak kena tetapkan pada suhu 24-25 darjah Celsius saja? Okey, so tenaga apabila kita buka suhu yang lebih rendah, suhu lebih tinggi itu maksudnya 25 ke atas suhu yang lebih rendah itu tenaga yang digunakan, elektrik digunakan tu lebih banyak. So kilowatt yang kita gunakan tu lebih tinggi. So bayangkanlah elektrik yang disuplaikan di rumah dia akan lebih banyaklah kita gunakan. Alright, kalau kita maintain pada 24 hingga 25 darjah, so mungkin kita boleh jimatkan atau kita boleh kekalkan. Okey, menggunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga. Ada satu simbol yang ada bintang-bintang tu. Yang itu. Kita biasa tengok di kedai-kedai itu kan. So kita patutnya tahu penggunaan bintang itu, iaitu bintang lebih banyak itu maksudnya alat elektrik tadi lebih cekap tenaga. Baik. Jadi pilihan di tangan anda pilihan untuk di tangan sendiri membantu menjimatkan elektrik. Ini tak boleh bawa satu ni kan. Ini promosi pula kan alat elektrik kan. Okey, sektor pengurusan sisa dan sisa air. Okey, kita ada isu sosial saintifiknya ialah melibatkan perubahan gaya hidup dan sosial budaya, peningkatan prasarana dan ekonomi, peningkatan bilangan penduduk dunia. So kita tengok bagaimana kita nak menguruskan sisa-sisa ini. Orang semakin ramai. Betul. Jumlah bahan buangan sisa ni semakin banyak. Macam mana kita nak uruskan? Itu adalah isunya. So contoh kumbahan sisa bahan kimia, sampah sarap yang dibuang ke dalam sungai, sisa makanan tidak dilupuskan. Penjanaan pengurusan penguraian sisa pekerja menyumbang kepada gas rumah hijau. Menyebabkan perubahan iklim dunia berubah ya. Okey, dan penjanaan pengurusan penguraian sisa pepejal menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau, menyebabkan perubahan juga pada iklim dunia. Okey, amalan dalam mengaplikasikan teknologi hijau, kita ada pengasingan dalam kitas semula. Kita biasa dengan kitas semula ya. Okey, agaknya Nisa apa yang biasa di kitas semula kan? Saya memang ada tong sampah khas cikgu kat rumah untuk botol plastik atau apa-apa barang plastik, botol kaca. Dua itulah yang utama di rumah. Kita tanya kawan-kawan kita. Okey, apa yang di kitas semula kannya? Apa yang anda kita semula di rumah anda, saya nak tanya.
Ain Zulaika lah. Dekat rumah Ain ataupun di mana Ain tinggal, apa barang kita semula yang selalu Ain asingkan untuk kita semula? Kat rumah saya biasanya kotak. Okey. Minuman, air minuman. Lepas tu balang-balang kaca. Surat khabar biasanya lah. Okey, dah itu tiga yang utama. Yang utama itu bagus. adalah sangat bagus kerana bila kita semula, kita boleh kurangkan pembuangan bahan tadi untuk dilupus. Betul. Kita guna semula. Right? So kita ada saranan sejak daripada tahun 2015 memang kita disarankan untuk kita semula dapat mengurangkan pembuangan bahan kita semula, mengurangkan sisa pekerja di tapak pelupusan. So berapa banyak lagi kawasan pelupusan yang perlu kita sediakan? Ya, betul, so kalau cikgu. kita tidak, kita semula Alright, so kita teruskan ada perawatan dalam proses biologi. Alright, membolehkan sisa diubah kepada bahan organik seperti baja organik, menjadikan sisa sebagai sumber utama dalam tenaga baru dikenali sebagai biogesim. Okey, biogesim ni kalau kita boleh pandai untuk menghasilkan tenaga, banyak manfaatnya. Tapi itulah kadang-kadang kos memainkan peranan penting dalam biogesim ni Okey, kita ada tolak kurangkan, guna semula, kita semula, dan pemulihan kita panggil dia 5R. 5R. Ini penting di dalam soalan KSSM, bahagian soalan struktur esei iaitu di mana pelajar-pelajar kena nyatakan dengan jelas contoh berkenaan dengan amalan aplikasi teknologi hijau. Alright, so dia kena nyatakan berkenaan dengan bagaimana nak memperkenalkan bagi konsep 3R ni. Dan kena nyatakan apa penambahan R pada permulaan, pada akhir itu tolak. Alright, serta pemulihan bertujuan untuk mencapai sisa yang sifar. Okey, cikgu juga nak nasihati pada pelajar di rumah. Okey, jika nak jawab soalan ini dalam bentuk garis, tolong nyatakan contoh sekali. Perlu kita perlu nyatakan contoh dia. Alright, kalau tak nyatakan contoh, adakah akan kehilangan markah cikgu? Kita rasakan sebab kita tak ada skema untuk yang terbaru belum lagi. Tapi untuk lebih selamat, kita lebih baik kita nyatakan contoh dia. Apakah bahan dia yang kita semula, yang kita guna semula, yang kita buat pemulihan, apakah nama. Kita katakan kita semula itu adalah secara umum. Betul. So kita kena nyatakan dia secara spesifik. Itu yang kita dapatkan markah. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita pergi ke bab 4.4 di mana kita akan berbincang berkenaan dengan sektor pertanian dan perhutanan, kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Anda masih lagi menonton Road to Success SPM 2021. Cikgu Roslan, jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Okey, dengan bab 4.4. Okey, sektor pertanian dan perhutanan. Alright. Okey, isunya adalah berkait dengan kepadatan penduduk. Okey, perubahan taraf hidup antara salah satu de facto yang menyumbang kepada permintaan tinggi pada kawasan penempatan baru. Okey, kita ada bekalan makanan yang mencukupi, hubungan laluan pengangkutan yang baik. Ini adalah merupakan benda-benda yang perlu kita lihat dalam isu saintifik bagi sektor ini, kerana jika kita boleh tangani, kita boleh sediakan, so dia boleh kurangkan isu saintifik ini. Okey, aplikasi teknologi hijau iaitu merawat dan memproses sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos. Penanaman semula pokok boleh membantu mengekalkan spesies sedia ada. Aktiviti pembalakan perlu dikawal supaya hutan terpelihara.
Okey, wartakan banyak lagi kawasan hutan simpan supaya ekosistem kekal dan seimbang. 4.5 sektor pengangkutan. Ya, sektor pengangkutan ini tidak lain tidak bukan berkait dengan kenderaan. Ya, dengan kereta yang kita bawa hari-hari. Ya, betul. Ke hari-hari yang kita bawa, saya datang sini pun tadi naik kereta dan itu datang ke sini naik kereta, kereta perlu dihidupkan. Ya. Dan dia perlukan petrol ke, diesel ke. Ya, betul cikgu. Dia perlukan fuel. Okey, 95% kenderaan hari ini guna petrol dan diesel daripada petroleum. Okey, 60% petroleum digunakan untuk pengangkutan. Petroleum yang merupakan sumber tenaga tidak boleh baru akan habis digunakan. Akhirnya lama habis. Betul. Okey, mengandungi gas karbon dioksida, kedua-dua gas yang boleh menyebabkan rumah hijau. Rumah hijau. So inilah yang dikatakan teknologi hijau dapat membantu. Okey, menyebabkan kesan rumah hijau, menyumbang kepada perubahan iklim yang mendadak. Ya. Okey, seterusnya yang ke-6 teknologi hijau dalam kehidupan iaitu 4.6 silap tadi 4.6 peranan individu dalam menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. Okey, boleh tak pelajar cikgu bacakan apa sebenarnya ada dalam jejak kaki karbon ini? Okey, untuk ini hanya ingat sahaja apa yang terkandung dalam jejak kaki karbon. So, boleh siapa tolong bacakan? Siapa boleh bacakan? Yang pertama apa dia? Silakan Haris Haikal. Haris Haikal, silakan. Yang pertama? Yang dekat gambar kaki tu. Ya, betul. Air, pengeluaran asap, elektrik, lagi pengangkutan, imbangan karbon, sisa kita semula gas dan bahan api. Ya, betul. So ini adalah jejak kaki karbon iaitu bahan-bahan iaitu yang ada contohnya jumlah gas rumah hijau, karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti manusia seperti asap kenderaan, pembakaran terbuka, pembakaran bahan api fosil. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Contoh soalan. Soalan contoh SPM Sains K SSM. Okey, dah bersedia ke belum? Kawan-kawan semua bersedia ya. Kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Silakan cikgu. Okey, silakan. Soalan struktur ini boleh dikatakan berada pada bahagian B, kertas 2. Baik. Kertas 2 bahagian B. Soalan dia berbentuk soalan struktur. Itulah kita tengok pada format yang sebelum ni bentuk soalan ni macam ni sebab kita kali pertama formatnya. Kumpulan yang pertama. So kita anggarkan bentuknya lebih kurang sama saja pada bahagian yang sama iaitu bahagian B. So Raja 1 menunjukkan salah satu aplikasi teknologi hijau dalam sektor X. X itu bermaksud apa? Bukan ada sektor lain ni. Ya. Ada tambahan sektor lain ke? Soalan yang pertama, nyatakan sektor X tersebut. Siapa yang nak jawab? Satu markah cikgu kan. Okey, Farhin angkat tangan. Silakan Farhin. Farhin. Silakan Farhin. Itu sektor pengangkutan. Ya. Pengangkutan. Betul. Kenapa kamu katakan dia sektor pengangkutan? Apa yang awak nampak dekat Raja daripada... 1 tu? Dia bertayar. Awak nampak kenderaan lah. Kenderaan. Sebab troli tanah tu pun bertayar juga. So itu adalah kenderaan. Baik. So kalau kenderaan ini adalah sektor pengangkutan. Okey, B. Nyatakan salah satu isu sosio-saintifik dalam sektor yang dinamakan DA. DA. Tadi Farhin dah nyatakan dekat itu sektor adalah sektor pengangkutan. DA. Jadi kita kena nyatakan isu sosio-saintifik. Tadi kita dah bincang berkenaan isu-isu. So nyatakan satu isunya. Izzah dah angkat tangan dulu. Bagus Izzah. Silakan Izzah jawapan anda. Okey, sebelum Izzah jawab, sebelum Izzah jawab, perkara pertama apa yang Izzah perlu tengok dulu daripada soalan. Tengok juga pada markah. Markahnya ada berapa? Markah dia ada berapa Izzah? Soalan B, markahnya satu markah. Satu markah. Ya. So, perlu Izzah jawab. Jangan lupa buka mikrofonnya sayang. Tertutup. Ada satu markah. Ya, satu markah. So, kalau ada satu markah, jawapannya pun juga satu. Okey. So, apa jawapannya Izzah? Nyatakan. Silakan. Jawapan saya penggunaan petroleum. Okey, penggunaan petroleum. Baik. Okey.
Betul, jawapannya Betul. tepat sekali. Ya. Okey, C. Pada pendapat anda, apakah aplikasi yang digunakan dalam sektor tersebut dalam penghasilan jentera seperti Rajah 1? Tengok juga pada markah. Ya. Markah dia berapa? 1. 1. Kalau satu markah cikgu, maknanya jawapannya terus Satu dia lah baris. satu baris je. Satu baris. Oh, tak perlu dah tulis berperengan ya. Kita tak galakkan pelajar tulis terlampau banyak. Biasanya dalam soalan tu dia minta dia bagi kalau 2 markah baru 3 garis. Ya, betul. So kita tak nak pelajar tulis banyak garis. Tambah lagi garis kat bawah tu. Ya, dan kita pun tak nak mereka buang masa cikgu. Yes, betul. Tak Masa nak buang dalam masa. waktu pemeriksaan kena guna dengan baik. Kena Baiklah. dengan baik. Soalan yang C, siapa nak cuba jawab? Apa aplikasi yang digunakan? Silakan Okey, Haris Haikal. Haikal. Ini memang betul-betul pelajar harapan. Aktif betul. Silakan Haris. Haris. Saya rasa dia menggunakan bahan api bio. Oh, Baik, rasa tu confident ke tidak nak jawab? Dia boleh rasa-rasa pula. Puasa tak boleh ni. rasa. Nak jawab ni soalan periksa ni. Yakin tak? Confirm. Confirm. Okey, confirm. Kena yakin. Baik. Confirm. Jawapannya sekali lagi. Kita dengar. Penggunaan bahan api bio. Okey, penggunaan bahan api bio. Betul cikgu jawapannya? Itu betul. Tepat sekali. Dapat 1 markah. Dapat 1 markah. Baiklah. Okey, sama. D. Nyatakan satu contoh aplikasi teknologi hijau yang lain dalam sektor X. Sektor yang telah dinyatakan oleh Farhin tadi, iaitu sektor pengangkutan. Sektor pengangkutan. Contoh aplikasi teknologi hijau yang lain. Siapa boleh berikan jawapan? Banyak kan? Banyak contoh tapi ni tak satu je. Aisyah dah angkat tangan. Silakan Aisyah. Silakan Aisyah. Ya, Aisyah. Penciptaan kenderaan gas asli. Ya. Okey. Ulang lagi sekali, Aisyah. Penciptaan kenderaan gas asli. Okey. Penciptaan kenderaan gas asli. Kenderaan yang menggunakan bahan seperti gas asli. Ya. Iaitu dia isi gas pun boleh hidup. Baik. So maksudnya kita nampak bahawa itu salah satu daripada cara untuk kita gunakan selain daripada petrol tadi. So itu salah satu juga untuk menjaga alam sekitar. Baiklah. Soalan Okey. terakhir. Terakhir, berikan kepentingan aplikasi tersebut dalam pembangunan teknologi hijau sekarang. Siapa Untuk boleh sekarang. jawab yang sekarang ni? Satu Ain, markah. silakan. Ain Zulaika. Kepentingan dia kita dapat mengurangkan penggunaan bahan api fosil macam petroleum. Ya, betul. Ya, Kita betul. kurangkan penggunaan bahan api fosil seperti petroleum tadi. Daripada ini kita boleh dapatlah, maksudnya dapat tengok bangunkan teknologi hijau daripada masa zaman sekarang ini. Ya, betul tu cikgu. Baiklah, saya kira rakan-rakan kita di sini telah dapat ulang kaji dengan baik. Mereka faham apa yang kita pelajari setakat ini dan dapat menjawab dengan baik. Yang di rumah pun diharapkan anda betul-betul mengikuti sesi ulang kaji kita pada hari ini, terutamanya kepada calon-calon SPM 2021. Baiklah cikgu, setakat ini kita dah pun mengulang kaji bab 4 di mana topik kita adalah teknologi hijau dalam melestarikan alam. Mungkin ada sedikit kata-kata akhir kepada semua calon-calon SPM 2021 di luar sana. Silakan cikgu. Terima kasih kepada Nisa. So kesempatan ini cikgu nak maklumkan kepada semua pelajar cikgu, pada pelajar di luar sana. Okey, yang pertama untuk menjawab soalan struktur untuk contoh soalan KSSM ini. Baik. Yang pertama seperti yang biasa kita buat, kita kena tengok markah. Kita cuba jawab sebaik yang boleh. Seperti Nisa cakap tadi, kita jangan buang masa. Betul. Menjawab soalan yang berapa banyak, hanya markah satu sahaja. Baca soalan, fahami soalan tadi. Betul-betul faham soalan, jawab berdasarkan poin sahaja. So itu dah memberikan markah. Dan jangan terburu-buru untuk menjawab tapi belum faham soalan lagi. Macam berlaku tadi pada Taurik tadi. Dah dia terlepas jawapannya. melangkau. Tiba-tiba soalan tu tak ini nampak. peringatan untuk semua juga. Saya pun dulu pernah cikgu. Tak terjawab soalan. Dia terlangkau satu. Dah banyak hilang markah kat situ. Tapi walau bagaimanapun jawapan Taurik tadi betul. Tahniah kepada dia. Tapi itulah kita nak pastikan kita ikut satu persatu untuk menjawab supaya kita dapat markah yang cemerlang dan kita dapat grade yang baik. Ya, Okey, terima kasih. Betul.
Terima kasih Cikgu Roslan. Okay, Terima sama. kasih juga kepada rakan-rakan saya dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. 18 hebat Cikgu Yes, ya. 18 insyaAllah. hebat terutamanya kepada semua InsyaAllah doakan. calon-calon SPM 2021 di seluruh Malaysia. Kita ucapkan selamat maju jaya. Semoga anda cemerlang dalam kertas peperiksaan sains yang akan datang. Terima kasih kepada semua yang menonton kita di Road to Success SPM 2021. Diharapkan anda dapat mengulangkan diri dengan baik dan mengikuti segala tips yang Cikgu Roslan dah berikan sepanjang kita bersiaran. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye semua. Bye semua. Lambai semua. Bye. Terima kasih cikgu. Hi, I'm Hana Karinisa and I am from Seremban. Today, my video is about Terima kasih Cikgu. Terima kasih Zul Hakim. Oh, syukran Ustaz wa Ustazah kerana mengajar saya agama. Terima kasih Cikgu untuk mengajar saya bersukan supaya saya menjadi murid yang sihat. So, ni hao, 谢谢你的老师教我们。Oh, terima kasih Cikgu untuk mengajar saya matematik sehingga saya pandai mengira. Thank you teacher for teaching me how to communicate in English and spread positivity.